Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Ismail, nombor matrik D19312-153 dari Diploma Syariah Islamiah dalam mata pelajaran MPU 2223 Etika Profesional. 얘들아 안녕? 오늘 처음 보는데 Dalam video ini saya akan menceritakan sebuah filem Korea yang diterbitkan pada tahun 2019, iaitu filem yang bertajuk Top Teacher. Filem ini akan berfokus kepada kehidupan seorang gangster yang sudah pun berubah dan bertaubat, dan dia akan menjadi guru di salah satu sekolah di Korea, di mana sekolah itu terkenal dengan kenakalan pelajar-pelajarnya. Namun, apakah dia dapat mengatasi semua itu? Mari kita tonton video ini sampai habis. Diperkenalkan seorang yang bernama Degi yang sedang bergaduh di atas bangunan sekolah. Dia memukul semua geng buli di sekolahnya hanya dengan sendirian saja. Pergaduhan itu berpunca kerana dia membantu rakannya yang dipukul oleh pembuli. Selepas 7 tahun, Digi sedang mencari sebuah apartmen untuk dia tinggali, di mana apartmen yang dia lawati tersebut mempunyai sejarah-sejarah yang cukup mengerikan kerana sering terjadinya bunuh diri di sana. Digi yang mengetahui hal itu sangat terkejut, namun dia terpaksa harus tinggal di sana juga. Kemudian para guru berbincang untuk menggantikan guru lama kerana guru tersebut telah berhenti kerana tidak tahan dengan perilaku para pelajar tersebut. Namun, salah satu guru meyakinkan kepada pengetua sekolah bahawa dia akan mendapatkan guru pengganti secepatnya. Sedikit info. Pengetua sekolah juga membuat keputusan bahawa jika ada pelajar yang bergaduh di sekolahnya, maka pelajar tersebut terus dikeluarkan dari sekolah. Guru tersebut terus menghubungi salah satu bekas muridnya, iaitu Degi. Guru tersebut terus menawarkan kepada Degi untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Degi tanpa memikir panjang, dia terus menerima tawaran tersebut. Besoknya, Degi berangkat ke sekolah dengan alat skuternya. Di tengah jalan, ia melihat ada sekelompok pelajar sedang merokok. Hal itu tentu sahaja akan membuat dia marah kepada pelajar tersebut. Awalnya mereka tidak menghiraukan kerana Degi telah mengganggu ketenangan pelajar tersebut. Namun yang terjadi adalah pelajar itu telah diajar oleh Degi. Dari kejadian itu membuat para pelajar lebih takut kepada Degi berbanding dengan guru lainnya. Namun pelajar tadi juga akan menjadi anak murid kepada kelas Degi. Degi yang dihantar oleh guru Ho ke kelasnya. Kelas tersebut sangat ramai dan terkenal dengan kenakalan para pelajar. Ketika Degi masuk ke kelas, muridnya bising dan tidak menghiraukan kedatangannya. Degi yang merasa marah terus menghentak buku ke atas mejanya sehingga membuat para pelajar yang bising tadi terus terdiam. Didapati pelajar yang merokok tadi adalah murid yang ada di kelasnya. Dan pelajar itu menunjukkan wajah ketakutan kepada Degi. Kemudian Degi memperkenalkan dirinya dan ditertawakan oleh muridnya kerana nama Degi mempunyai maksud yang pelik dan kelakar. Perkara itu langsung tidak membuat Degi malu. Setelah selesai pelajaran di kelasnya, salah satu murid yang bernama Jaehyun sedang membicarakan cara agar dia dapat untuk mendapatkan wang yang banyak. Pelajar perempuan itu merupakan seorang yang mata duitan. Mendengar hal itu, dua murid yang telah diajar oleh Degi tadi, iaitu Long Wen dan Nem Hon, mereka menawarkan tugas kepada Jaehyun
Untuk mendapatkan wang yang banyak tanpa berfikir panjang, Ji-hyun menerima tugas tersebut. Di malam harinya, ketika ingin pulang dari sekolah, tiba-tiba Ji-hyun sengaja melanggar dirinya dan terjatuh di depan Dae-gi, yang mana sebenarnya dia terjatuh sebelum dilanggar oleh Dae-gi. Ketika ingin menolong, tiba-tiba Long-wen dan Nam-hon muncul sambil merakam Dae-gi dan Ji-hyun. Ternyata ini adalah semua dari rancangan mereka bertiga. Namun, tiba-tiba datanglah murid yang bernama Jeong-nam. Dia melihat hal itu, kemudian dia mengambil handphone tersebut, terus mendelete video tersebut. Long-wen dan Nam-hon hanya diam dan terima tanpa pendapatan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jeong-nam. Dan akhirnya, Long-wen, Nam-hon dan Ji-hyun pun pergi. Keesokan harinya, terlihat Jeong-nam sedang jalan berdua dengan perempuan dari kelasnya yang ia sukai, iaitu Erin. Erin ingin menceritakan sesuatu rahsia kepada Jeong-nam dan rahsia itu akan diceritakan kepada teman-temannya di kelas nanti. Dari belakang, Long-wen dan Nam-hon dan ketuanya yang sedang berbual tentang Jeong-nam bahawa mereka tidak terima kalau Jeong-nam dianggap sebagai ketua untuk mereka. Dae-gi di ruang guru menanyakan kepada para guru tentang Jeong-nam. Adakah Jeong-nam seorang ketua dari sekolah itu? Jawab seorang dari guru itu, Jeong-nam adalah seorang ketua dari sekolah tersebut. Namun, semua itu telah dia tinggalkan kerana hanya demi seorang perempuan yang dia sukai, iaitu Erin. Jeong-nam yang sudah tidak lagi berkumpul dengan para geng di sekolah dan memilih untuk menjadi anak yang lebih baik demi Erin. Di kelas, Erin menunjukkan ke rakan-rakannya bahawa dirinya telah mendapatkan kontrak dengan salah satu artis penyanyi. Namun, tiba-tiba geng lainnya tidak terima dan mengejek Erin. Perkara itu membuat Erin marah. Awalnya Jeong-nam melihat saja dan hanya terdiam dan menahan emosinya. Namun ketika Long-wen menolak Erin hingga terjatuh, Jeong-nam pun tidak terima dan memukul habis-habisan si Long-wen. Dalam hal tersebut, Dae-gi terus bergegas untuk menghentikan mereka. Dalam kejadian itu akan membuat Jeong-nam dikeluarkan dari sekolah. Sesuai dengan peraturan baru yang telah ditetapkan oleh pengetua sekolah bahawa jika ada pelajar membuat masalah akan dikeluarkan. Namun Dae-gi merayu kepada pengetua sekolah untuk tidak mengeluarkannya, bahkan sampai berlutut di depan pengetua sekolah untuk mempertahankan Jeong-nam. Kerana tidak tahan dengan rayuan, akhirnya pengetua sekolah memberikan kesempatan terakhir kepada Jeong-nam. Ketika pulang dari sekolah, Guruho pulang bersama dengan Dae-gi. Di sana juga terlihat Guruho sudah mula menyukai Dae-gi kerana tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka melihat salah satu muridnya yang sedang dimarahi dan dipukul oleh bosnya tersebut. Hal itu dengan segera Dae-gi menahannya dan memberikan sedikit pengejaran kepada pemilik kedai tersebut. Guruho pun terpesona dengan Dae-gi kerana memberikan pelajaran kepada pemilik kedai itu. Kemudian ketua gangster menemui para gangster yang ada di sekolah Dae-gi. Ternyata di sekolah tersebut ada beberapa orang yang menjadi para anggota aktif dan anggota gangsternya, dan ianya berada di kelas Dae-gi, iaitu dari geng Long-wen dan geng Justin. Ketua tersebut menanyakan tentang siapa yang menjadi ketua antara mereka, dan ternyata setiap mereka sama-sama mengakui bahawa dirinya adalah seorang ketua. Dari sinilah ketua dari gangster mereka meminta untuk mempunyai ketua hanya seorang sahaja. Kerana saling berebut, ketua geng tersebut akan melakukan pertarungan pada minggu depan untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi ketua di sekolah mereka. Justin kemudian menemui Jeong-nam untuk mengajaknya bergabung dengan grupnya dan melawan dengan geng Long-wen kerana mereka yakin dengan bergabungnya mereka akan menang. Namun sayangnya Jeong-nam menolak tawaran tersebut kerana dirinya sudah tidak ingin berkelahi lagi. Seterusnya, Dae-gi yang sedang makan tiba-tiba mendapat telefon dari teman lamanya sewaktu sekolah dahulu, yang dulunya ia pernah tolong ketika temannya dalam keadaan susah, iaitu ketika sedang dibuli oleh pelajar lain. Dae-gi kemudiannya merancang untuk bertemu dengan mereka, dan ternyata mereka memanggil Dae-gi hanya ingin meminta bantuan untuk memukul lagi musuhnya, iaitu semasa di sekolah dulu, kerana mereka sekarang sedang terlibat dalam masalah bisnes. Namun di sini Dae-gi menolak kerana ia tidak lagi ingin menjadi seorang gangster seperti dulu. Esokan harinya, Justin mengungguk Jeong-nam dengan cara menyebarkan foto-foto Erin ketika sedang merokok. Hal itu mereka lakukan agar Jeong-nam dapat bergabung dengan Justin. Setelah habis
sekolah, Jeongnam memutuskan untuk bergabung dengan geng Justin kerana dia tidak ingin gambar Erin disebarkan. Ketika Daegi sedang berpulang dari sekolah, tiba-tiba ditahan oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan bahawa dirinya kecewa dengan Daegi kerana masih lagi berkelahi meskipun sudah menjadi seorang guru. Tentu saja dengan perkara itu telah dibantah oleh Daegi kerana semuanya hanyalah salah faham. Keesokan harinya tibalah di mana para gangster tersebut akan melakukan pertarungan dan pergaduhan besar-besaran. Guru Pejo yang mengetahui bergegas mengintai mereka semua. Kedua-dua geng itu bertemu dan geng dari Longwen terkejut kerana Jeongnam telah bergabung dengan geng Justin dan akhirnya mereka pun memulakan pertarungan tersebut. Di dalam pergaduhan itu, datangnya Daegi untuk menghentikan dan mendamaikan mereka semua. Namun mereka semua menghiraukannya dan memberi serangan ke atas Daegi. Awalnya Daegi dapat mengatasi semua pelajar tersebut. Namun kerana serangan yang bertubi-tubi, akhirnya dia pun terkena pukulan dan tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Jeongnam membantu Daegi. Dan akhirnya mereka berdualah yang harus melawan mereka semua. Sementara guru-guru yang baru saja datang ternyata sudah melihat bahawa Daegi sudah berjaya membuat para pelajar tersebut berdamai dan berbaik. Keesokan harinya, Daegi dikeluarkan dari sekolah tersebut kerana pengetua sekolah menganggap bahawa pergaduhan para pelajar adalah berpunca dari Daegi. Para pelajar yang sudah berbaik dan berdamai berasa sangat sedih atas kepergian Daegi dari sekolah tersebut. Kemudian ayah Daegi datang berjumpa dengan Daegi. Ayahnya mengatakan bahawa dia telah bangga dengan Daegi kerana dirinya telah berjaya membuat para pelajar berdamai dan berbaik. Di sinilah ayahnya memberikan tanah kepada Daegi untuk diwarisi oleh Daegi. Secara ringkasnya, dulu Daegi adalah seorang ketua gangster, namun dia memutuskan untuk meninggalkan perkara tersebut dan lebih memilih pelajaran untuk menjadi guru, dan hal itu adalah untuk memenuhi permintaan dari ayahnya juga. Jika dia berhasil menjadi guru yang baik dan meninggalkan pergaduhan, maka ia akan diberikan sebuah warisan, dan hal itu yang dia sudah dapat sekarang. Masalah dan dilema etika. Watak Daegi harus menyelesaikan masalah etika pelajar yang nakal serta selalu dalam pergaduhan. Pilihan watak untuk membuat keputusan. Watak meninggalkan kejahatan. Watak iaitu Daegi menolak untuk menolong rakannya yang memintanya untuk memukul musuh dari rakannya kerana Daegi kini sudah berubah dan bertaubat dari seorang ketua gangster kepada menjadi seorang yang lebih baik. Seterusnya, watak juga menerima untuk tinggal di apartmen. Daegi tiada pilihan dan terpaksa untuk tinggal di apartmen yang mengerikan kerana tempat tersebut mempunyai sejarah yang sering terjadinya bunuh diri di apartmen tersebut. Seterusnya, watak menerima tawaran menjadi guru. Daegi yang memahami keadaan di sekolah yang kekurangan guru serta Daegi menerima tawaran untuk menjadi guru di sekolah tersebut kerana guru sebelumnya sudah berhenti. Dan yang terakhir sekali, melibatkan dalam pergaduhan. Watak melibatkan serta menghadirikan diri dalam pergaduhan dan pertarungan yang dirancang oleh pelajarnya untuk memberhentikan serta mendamaikan pelajar dalam pergaduhan tersebut. Pilihan yang terbaik untuk watak membuat keputusan ialah meninggalkan kejahatan. Daegi iaitu dulu seorang gangster berubah untuk menjadi seorang lebih baik dan meninggalkan segala kejahatannya yang dulu. Nilai yang diutamakan watak apabila membuat keputusan tersebut. Nilai prinsip. Nilai ini menerangkan tentang tanggungjawab. Watak yang bertanggungjawab dalam setiap masalah yang dihadapi oleh pelajarnya serta bertanggungjawab dalam mendamaikan pelajarnya yang selalu dalam pergaduhan dan pertengkaran. Menyenaraikan sebab mengapa watak membuat keputusan tersebut. Watak meninggalkan dari seorang gangster kerana dirinya ingin berubah dan dia ingin ayahnya berasa bangga kepadanya. Watak yang sentiasa berusaha untuk mendamaikan pelajar dalam pergaduhan agar kes ini tidak dipengaruhi dan memberi kesan kepada pelajar lain. Watak juga menerima tawaran sebagai guru kerana dia ingin memenuhi hasrat ayahnya yang ingin dirinya menjadi seorang guru.
Akhir sekali, watak melibatkan dalam pertarungan itu kerana dia ingin menghentikan pergaduhan serta ingin mendamaikan pelajarnya. Kaitan keputusan tersebut dengan teori etika, iaitu teori kepribadian mulia moral. Watak yang murah hati serta berani kerana selalu membantu rakannya dan pelajarnya yang dalam kesusahan. Teori nilai dan struktur. Watak itu mementingkan amanah yang dipegang dan tidak mengambil kira kepentingan dirinya. Teori utilitarisme. Watak memikirkan bahawa jika dia tidak membantu untuk mendamaikan pelajar yang selalu dalam pergaduhan dan pertengkaran, ianya akan dipengaruhi dan memberi kesan buruk kepada pelajar lain. Pendapat sama ada watak membuat keputusan betul ataupun tidak dan sebab. Watak membuat keputusan yang sangat tepat kerana watak seorang yang berani dan murah hati. Watak berani serta murah hati dalam menerima tawaran menjadi guru di sekolah yang dikenali dengan pelajar yang nakal, serta Degi sentiasa menolong rakannya dan muridnya kerana dia tidak mahu mereka dalam kesusahan dan kesakitan. Watak berani serta murah hati kerana sentiasa menolong pelajar. Akhir sekali, tulus. Watak seorang yang ikhlas untuk berubah dan meninggalkan dari seorang yang gangster kepada menjadi seorang yang lebih baik, serta watak ikhlas dalam membantu untuk mendamaikan pelajarnya dalam masalah pergaduhan.